Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، ونور الأبصار وضيائها، ونور الأبصار ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bertemu karena Allah, kita berpisah juga karena Allah, dan kita amat mengharapkan suatu masa nanti kita semua tidak terkecuali dipertemukan kembali di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembukaan kuliah subuh pada pagi ini, maka sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah pada masa yang terlibat MH 17, MH 370, dan kepada kaum keluarga untuk keberkatan surat Al-Fatihah. Kita doakan kaum keluarga dan sama ahli mereka diberikan kekuatan iman untuk tabah menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala yang cukup hebat ini. Dan dengan keberkatan surat Al-Fatihah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hindarkan bala bencana musibah dari Belanda, bumi kita Malaysia yang kita cintai ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tuhan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Allah pilih manusia walaupun malaikat mendakwa mereka lebih baik daripada manusia. Masya Allah, nanti khalifah yang memimpin bumi ini Allah pilih manusia. Wa'allama Adam al-asma' kullaha, dan Allah didik, Allah tarbiyah Nabi Adam, dan Allah berikan segala ilmu kepada Nabi Adam AS untuk mentadbir bumi ini. Masya Allah. Walaupun para malaikat protes, para malaikat protes, adalah istilah kita sekarang lah, kami lebih baik ya. Tapi Allah kata وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء ayat apa tadi? Allah SWT lupa bagian. Allah lebih mengetahui dengan pilihan Allah SWT memilih manusia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Dan generasi Nabi Adam AS yang menjadi khalifah itu bersambung sampai kepada zaman kita pada hari ini. Masya Allah. Allah itu tanda Allah kasih dan sayang kepada makhluk yang bernama manusia yang dipilih oleh Allah untuk jadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Masya Allah. Dan dengan sebab itulah adik Melangor tu Allah, Masya Allah. Maka dengan sebab itulah, kalau apapun yang berlaku, apa musibah sekalipun, apa ujian sekalipun, apa rintangan sekalipun yang berlaku di dalam kehidupan manusia, maka tidak wajar seorang hamba itu menuding jari kepada Allah. Allah dah bagi semua ilmu, ilmu pengurusan, ilmu pentadbiran, ilmu ekonomi, ilmu segala-gala ilmu untuk mentadbir bumi ini. Kalau berlaku sesuatu yang tidak baik sebagai contoh, maka kesalahan dan kesilapan itu adalah kesalahan dan kesilapan manusia, bukan Allah. Sebab kita hari ini ada orang yang iman dia tak kuat. Masya Allah. Iman dia tak kuat. Bila diuji oleh Allah, Allah uji. Allah uji dengan berbagai ujian, dan akhirnya ada manusia yang mempertikaikan Allah. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri, ada seorang sahabat yang sakit buah pinggang, sampai saya tahap dia tidak tahan dengan ujian Allah. Sepatutnya kita kalau diuji, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah. Bila diuji, kita kembali kepada Allah. Semakin kuat diuji,
semakin rasa manis untuk sujud kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ni dia mungkin iman dia tak berapa kuat lah, masya-Allah. Bila sakit sampai satu tahap dia protes. Allah, dia protes, katanya, ya Allah, aku ni bukan yang jahat sangat berbanding dengan rakan-rakan aku yang lain, sama anak muda yang sakit buah pinggang. Dia kata, aku ni bukanlah jahat sangat, nakal sikit-sikitnya. Allah, macam adik-adik kat belakang lah, ketika kat sini kan, masya Allah, nakal sikit-sikit dia, tapi Alhamdulillah sanggup iktikaf di surau ataupun di masjid. Masya Allah, cukup hebat, ada keberkatannya. Biarpun mereka nakal di sini sikit-sikit, tak ada masalah. Biarlah mereka terikat hati dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Allah, itu ciri ahli syurga, masya Allah. Jadi kita pengurusan, biarlah kita ada sikap mesra masjid ataupun surau mesra masyarakat, masya Allah. Ataupun kalau ada yang curi duit tabung, curi berapa ringgit yang korang belasah mati suruh. Allah, sebab dia tanya kenapa curi. Okey, ni warning. Okey, ni lepas. Kalau kali kedua buat juga dapat tangkap, warning lagi. Dan kata kalau ketiga buat juga, kami sebab dari pihak berkuasa. Tapi hari ini tak macam tu. Dapat belasah terus. Allah, kalau mati berdosa orang yang belasah itu, masya Allah. Allah tak ikut adab bagaimana nak menguruskan seorang pencuri tabung masjid. Allah, kat mana kita tadi sahabat Allah, bila diuji, dia kata, aku ni taklah jahat sangat, biasa-biasa ya. Kenapa aku ditipukan sakit ini? Masya Allah. Allah, kita tak nak sampai tahap tu. Sebab kita nak latih rohani, latih zikir, latih dekatkan diri dengan Allah sebanyak mungkin, supaya bila tiba masa kita diuji, kita tidak mempertikaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali semakin dekat dengan Allah. Kerana kesalahan itu bukan milik Allah. Allah dah bagi semua complete set. Yang salah adalah salah kita, mungkin silap makan dan sebagainya. Jadi itu. Begitu juga dalam konteks kita berdoa kepada Allah. Bulan Ramadan doa mustajab. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ayat ini bersambungan dengan ayat 182. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, ayat puasa. Dan di bawah dia, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan ulama mentafsirkan, menyatakan bahawa ini membawa maksud bahawa detik-detik terakhir sebelum kita berbuka puasa adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Kita pun tahu waktu mustajab, kita berdoa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Allah, berdoa, ya Allah, berdoa sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan. Malam-malam bulan Ramadan pula berdoa lagi. Allah bukakan pintu keampunan, pintu rahmat, pintu segala-galanya. Allah bukakan pintu hajat. Kita berdoa solat hajat di penjuru malam, menangis-nangis, air mata menitis, masya Allah. Tapi hajat masih tidak dikabulkan lagi.
Ada juga orang bertikai, berdoa ni tak sangka lah Allah, tapi kenapa masih tidak dikabulkan doa oleh Allah? Maka kalau itu situasi yang berlaku, bolak-balik hati yang berlaku dalam hati kita ini, maka jangan kita salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah di dalam diri kamu sendiri. Mungkin faktor-faktor untuk Allah istijabah doa, Allah mustajabkan doa itu masih kita tak sampai. Masih tak sampai. Makan yang syubhat Allah, muamalah masih terlibat dengan muamalah riba, menyebabkan doa kurang mustajab. Masya Allah. Tuntun yang tak elok menyebabkan hati jadi hitam. Allah, tengok yang tak elok, mengurangkan keberkatan mustajab doa. Dengar yang tak elok. Ini semua jadi faktor menyebabkan doa kita itu terhijab, itu Allah Ta'ala angkat. Jadi kalau kita berdoa Allah tak kabul, bukan salah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah berikan segala-galanya, Masya Allah. Termasuk juga kita berdoa setiap kali Zionis membunuh umat Islam. 7 tahun mereka bunuh. Mereka test marketnya. Test marketnya, tengok umat Islam. Dia pun tahu umat Islam tak boleh buat apa pun. Umat Islam tak kuat. Tidak ada kesatuan ummah untuk memperjuangkan nasib umat Islam di Palestin. Dia pun tahu. Siap bulan Ramadan lagi serang. Apa yang mampu kita buat? Allah, lemahnya kita. Yang termampu kita berdoa. Berdoa, ya Allah, seluruh dunia berdoa. Bukan setakat berdoa, siap untuk nazilah lagi umat Islam. Seluruh dunia berdoa. Tetapi Palestin tetap Palestin, bumi Gaza tetap hancur, anak-anak Gaza tetap dibunuh oleh rejim Zionis. Masya Allah. Kalau kita cek balik, mungkin doa umat Islam tak mustajab. Allah, doa tak mustajab. Ada orang bertikai. Saya pernah orang timbulkan persoalan, macam mana ustaz ni, kita berdoa kunut nazilah, seluruh dunia berdoa, tapi Palestin tetap kena juga, Rohingya tetap kena, seluruh dunia Islam kena. Orang yang tidak yakin dengan Allah mempersalahkan Allah. Tapi orang yang yakin, mereka tahu, mereka lihat dalam diri mereka sendiri dan diri umat Islam bahawa banyak faktor yang menyebabkan umat Islam doa mereka tidak jadi mustajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak faktor, faktor media, komunikasi dan sebagainya. Dan antara faktor yang paling besar ialah dunia Islam bergantung kepada bank dunia. Masya Allah. Itu yang paling kemuncak sekali dalam konteks ekonomi. Selagi mana umat Islam tidak membebaskan bumi umat Islam daripada riba, mungkin selagi itulah doa umat Islam yang dipanjatkan dengan setulus hati itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis nak buat macam mana? Tak payah doa kan? Ada yang nakal macam tu, doa apa kalau tak terima. Doa tetap kena doa, itu usaha dan ikhtiar. Minta-minta dalam banyak-banyak doa, Allah memahami kita. Dalam banyak doa, Allah bukakan sikit pintu mustajab itu tentang hati Allah. Usaha tetap usaha dalam konteks berdoa, tetap kita kena berdoa. Doa silahul mu'min, doa itu senjata orang mukmin. Dan dalam masa yang sama, usaha untuk menghapuskan riba itu mesti berlaku. Paling kurang niat dalam hati, ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk menghapuskan riba, ya Allah. Paling kurang niat.
Kalau boleh semua yang ada dalam surau ni bagi ni net, ya Allah, aku tak mampu, tak ada kuasa dan tenaga untuk mengubah keadaan dunia yang terlibat bergantung dengan bank dunia, yang memeras manusia, yang lintah darat dan sebagainya. Paling kurang kita doa, ya Allah, doa yang baik Allah sudah tuliskan kebaikan. Doa yang tak baik Allah tangguh dulu, Masya Allah. Jadi paling kurang untuk memustajabkan doa kita, usaha kita yang paling kecil, minta ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk tidak terlibat dengan sistem ribawi yang diasaskan oleh musuh-musuh Islam, ya Allah, oleh kapitalis. Masya Allah. Itu soal secara personal, individu. Di peringkat yang lebih tinggi macam mana? Sebenarnya kalau kerajaan Saudi, minta maaf tuan, kita perlu berdakwah, perlu sedarkan kerajaan Saudi, Kingdom of Saudi, bahawa mereka berperanan menguruskan Makkahul Mukarramah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan min al-masjidil haram min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allah sebut ada kaitan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Maka berpusat di bumi yang Allah pilih untuk 7 tahun jutaan umat Islam di seluruh dunia berkumpul di Makkahul Mukarramah, maka di sana juga ada kekuatan untuk menyelesaikan masalah dunia Islam. Tetapi itu tidak berlaku, Masya Allah. Kerajaan Saudi hanya menjadi sekadar tabung haji center. Dia jadi tabung haji center, ya. Tak tahu urus orang haji, urus orang umrah, itu sahaja. Sebenarnya dia berperanan untuk menguruskan semua dunia Islam. Boleh berbincang dengan dunia Islam untuk wujudkan satu Baitul Mal, peringkat international dunia Islam. Kuwait bagi 100 juta setiap musim haji. Brunei bagi 100 juta. Malaysia 100 juta, negara-negara kaya bagi. Dan setiap tahun bilion ringgit boleh dikutip. Dan dengan bilion ringgit yang ataupun rial ataupun dolar yang boleh dikutip itu boleh digunakan untuk membebaskan bumi-bumi umat Islam yang terjebak dengan pinjaman bank dunia. Maka pada ketika itu, bila dunia umat Islam, bumi umat Islam bebas daripada riba, insya-Allah doa umat Islam kembali mustajab dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukti sudah terbukti, dibuktikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa doa itu adalah senjata dan kekuatan umat Islam setelah habis tawakal. Dalam perang Badar, dalam perang Badar, umat Islam 313 orang, yang seadanya. Kalau dapat senjata, ada cangkul bawa cangkul, ada pisau bawa pisau, ada apa yang ada bawa umat Islam. 313 berhadapan dengan 1000 tentera Quraisy, armada yang lengkap. Tetapi Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Masya Allah. Kenapa? Kerana 313 itu adalah umat Islam yang pure, akidah mereka jelas, dan makan minum mereka juga bersih, tawakal mereka juga tinggi kepada Allah selepas usaha, dan akhirnya turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini pertolongan Allah tak turun sebab wa fi anfusikum afala tubsirun. Umat Islam kena banyak bermuhasabah, masya-Allah. Jadi kerajaan Saudi perlu diingatkan, perlu didakwah supaya mereka faham fungsi dan peranan mereka sebagai khadimul haramain asy-syarifain. Setakat peranan yang ada pada hari ini masih
tidak cukup dan masih tidak mampu untuk bertindak sebagai khalifah yang memimpin dunia Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang berlaku pada hari ini adalah kelemahan kita umat Islam yang mesti kita baiki dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tetapi hamba yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah, walaupun kita lalai, walaupun kita leka, walaupun kita berdosa, walaupun kita makan yang syubhat dan sebagainya, tapi Allah Al-Khaliq menciptakan kita manusia. Allah tak biarkan manusia. Allah boleh saja cipta manusia, lantaklah korang nak jadi apa pun, tapi itu bukan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah. Sebab itu Allah jadikan bulan Ramadan bulan training sebulan, complete set dengan tahan laparnya, dengan Al-Qurannya, dengan bangun malamnya, dengan doa mustajabnya, dengan segala-galanya, komplit. Sistem latihan, training yang cukup hebat di bulan Ramadan tidak lain untuk memimpin dan membimbing manusia menjadi muttaqin. Allah, jadi muttaqin, Masya Allah. Dan apakah ciri-ciri muttaqin, tuan-tuan? Ciri-ciri muttaqin dalam suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Allah. Ciri muttaqin yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada perkara ghaib. Dan ini yang dikatakan sebagai ihsan. Kita ada iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu an ta'budallah, kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Bahawa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu untuk merasai seolah kamu melihat Allah, maka paling kurang ada perasaan bahawa Allah melihat kamu. Kerana ada sampai tahap itu ihsan. Hari ini ihsan itu tak sampai. Ihsan itu tak masuk dalam hati. Nak merasai kebersamaan Allah dalam setiap lahzah, setiap detik kehidupan kita itu. Nak didik tarbiyah Ramadan, nak sampai tahap tu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Masya-Allah. Jadi kita buat eksperimen sikit pagi ni, tuan-tuan. Kena ada interaktif kan. Kalau budak pagi-pagi ngantuk. Nak uji tengok. Nak tengok macam mana keyakinan kita kepada Allah. Kadang-kadang orang tak yakin. Tak yakin dengan ghaibiyat. Walaupun ghaibiyat itu tak boleh kita nampak, tetapi ada. Allah tak nampak, tapi Allah ada. Jadi kita nak buktikan sedikit, tuan-tuan. Saya tak pasti saya pernah buat atau di sini. Tapi kalau yang pernah ikuti itu, dia diam sudah kan? Okey, tuan-tuan, boleh pay attention. Cuba tengok genggaman saya ini. Nampak? Ni pelombok pukul 5. Tuan-tuan semua muslimat belakang nampak tak apa yang ada di dalam genggaman saya ini? Nampak tak? Adik-adik belakang nampak tak? Siapa boleh nampak? Kok ada Tok Wali depan kita kan? Yang kasyaf kan? Siapa boleh nampak?
Ada tak? Ada barang ke tak ada barang dalam tangan saya? Semua tak boleh jawab kan? Saya nak tunjuk. Agak-agak ada apa dalam ni? Okey, saya tunjuklah. Kebetulan cari dalam beg tadi. Nak cari apa pun nak buat contoh dia. Ada benda ni. Penutup gam gajah. Penutup gam gajah. Masya Allah. Ada atau tak ada dalam tangan saya? Ada. Kita nampak tak nampak? Kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Kerana pandangan kita terbatas. Pandangan kita lemah dan terbatas. Sebab itu kita tidak boleh melihat Allah. Allah ada. Macam ni lah dalam tangan saya ni ada, tapi tak boleh kita nampak. Allah ada, tetapi kita tidak boleh nampak kerana pandangan kita terbatas. Allah wujud, Masya Allah. Nak didik sampai tahap al-ihsan, kita yakin bahawa Allah ada di mana-mana. Sampai kita yakin kepada ghaibiyat, yakin bahawa kiri kanan ini ada malaikat raqib dan atid yang mencatat segala amal perbuatan kita. Allah. Jadi nak asal, nak asal supaya ada yang kiri kanan itu catat. Hatta masuk dalam tandas pun mereka catat, akan dibentangkan di akhirat nanti. MH17 kita tak tahu siapa yang tembak dia, tetapi Raqib dan Atid sudah ada laporan yang dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunggu pembicaraan di padang mahsyar. Malaikat Raqib Atid dah tahu dah siapa pembunuh dia, siapa yang terlibat konspirasi tersebut. Kalau tuan-tuan nak dapat maklumat jelas tentang isu Ukraine dan Rusia, tuan-tuan boleh dengar, cari dalam YouTube ceramah Al-Allamah Syekh Imran Hussein. Syekh Imran Hussein, dia menjelaskan segala terperinci bagaimana konteks Ukraine dan Rusia, bagaimana Amerika, bagaimana Zionis merancang untuk menduduki Rusia dan sebagainya. Dan kata Syekh Imran Hussein, dalam sejarah sejak 100 tahun Zionis tak pernah kalah dalam perancangan mereka. Tetapi bila berhadapan dengan Rusia, dia kalah. Bila buat pemungutan suara, rakyat Rusia menolak demokrasi ala Amerika. Masya Allah. Dan ini mentamparan hebat kepada Amerika dan sekutunya Zionis. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Saya masukkan dalam Facebook saya ada. Saya tadi kat isi ada di situ. Ramai orang share, Masya Allah. Kat 20 lebih dah, 30 dah share. Teori konspirasi mungkin berlaku di sana, tuan-tuan, dalam perebutan kuasa oleh rejim yang tamak untuk menguasai dunia ini. Tentang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka fikirkan kuasa mereka ada, boleh buat apa saja, tapi mereka lupa bahawa di sana ada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tuan-tuan, malaikat dah bentang dah laporan. Dan tunggu pada mahsyar dia. Jadi kita jangan risau kalau hak kita terabai, harta kita dicuri, nyawa kalau kita dirampas, kita jangan risau sebab kita ada mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi Ramadan Allah kasih dan sayang nak didik kita untuk menjadi muttaqin, orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sayang Allah. Sebab itu rahmat macam-macam dalam Ramadan ni. Dan antara rahmat yang terhebat di bulan Ramadan, Allah jadikan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, di 10 akhir Ramadan, terutamanya malam-malam ganjil. Tetapi yang tak ganjil pun tak mustahil Lailatul Qadar boleh berlaku. Maka setiap malam itu kita hidupkanlah dengan beribadah. Mana tahu kita lemah, amal ibadat sikit, nak banding dengan salafun soleh, Masya Allah,
Mungkin saya pernah sebut Imam Abu Hanifah solat Isya, solat Isya sampai subuh, wuduk dia tahan. Solat Isya sampai subuh, tahan wuduk dia. Masya Allah, tuan. Kita lepas Isya tak sampai lepas doa keluar situ sikit je, macam-macam angin keluar, batal ya semayang langsung. Tapi Imam Abu Hanifah tahan wuduk daripada Isya sampai subuh. Kalau dia terlelap pun mungkin dia terlelap apa pun dia rapat, tak membatalkan solat, tak membatalkan semayang. Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah khatam Al-Quran Sittina khatamah bulan Ramadan 60 kali khatam. Allah, kita sekali pun Masya Allah. Hebat generasi terdahulu berbanding dengan kita, tuan-tuan. Kita lemah, kita mengaku depan Allah kita lemah. Dan sebab itulah ambil kesempatan 10 akhir untuk paling kurang dapat pahala ibadah 83 tahun ataupun 1000 bulan. Mudah-mudahan dapat membantu memberatkan timbangan amal kita bila ditimbang di akhirat nanti, tuan. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi lah kita semua untuk hidupkan 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan bertemu dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Allah nak bagi rugi kalau kita tak ambil kesempatan, tuan-tuan. Kehebatan malam itu ditambah lagi dengan tanazzalul malaikatu war-ruh. Allah beri izinan kepada para malaikat. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Musnad beritahu, malaikat yang diizinkan turun ke langit bumi ini sebanyak butir-butir pasir. Masya Allah, banyak sungguh malaikat turun nak tengok orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bahkan diberi keistimewaan, penghormatan kepada malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh itu maksudnya malaikat Jibril alaihi salam. Allah, malaikat Jibril yang menemani Nabi Adam, menemani para anbiya alaihi wassalatu wassalam, menemani Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, dan menemani kekasih yang bernama Muhammad. Allah, malaikat Jibril menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itulah, tetamu agung itulah yang turun pada Lailatul Qadar untuk menziarahi kita semua. Masya Allah, rugi kalau kita tak ambil kesempatan. Tak cukup sekadar tarawih, kena tambah lagi. Allah. Dan tak cukup sekadar itu, Masya Allah, kena tambah dengan doa dan sebagainya. Saya buat satu saja, bukan hantar pertandingan Institut Terjemahan Negara, pemuisi amatur. Ada bakat sikit-sikit, kita buat saja masuk pertandingan, tapi tak menang pun. Saya bacakan di depan tuan-tuan. Boleh tak baca puisi sikit? Tak sabar nak balik. Puisi saya begini: bagaimana seandainya kita diziarahi oleh orang-orang kenamaan? Bagaimana kalau kita diziarahi oleh yang di-Pertuan Agong? Bayangkan, kalau surau kita ini diziarahi oleh yang di-Pertuan Agong, apa kita buat, tuan? Masya Allah, persediaan komplit. Ada sampah, ada habuk, cat kalau tak elok kita cat semula. Bayangkan kalau kita diziarahi oleh orang-orang kenamaan ke rumah kita. Mesti Allah kita rasa sangat, macam mana, terharu sangat. Allah, itu perasaan kita. Dan kita sediakan minuman dan makanan yang lazat-lazat. Mesti punya, kan? Kita buat yang terbaik untuk meraihkan tetamu yang agung. Masya Allah, orang-orang kenamaan. Sultan Selangor, bayangkan kalau datang ke sini. Allah,
Hatta YB pun, kalau YB datang, Masya Allah, kita ra'i, Masya Allah. Dan begitulah bagaimana kalau pada malam Lailatul Qadar kita diziarahi oleh tanazzalul malaikatu warruh, dan ruh itu malaikat Jibril alaihissalam, tetamu agung yang diberi keizinan oleh Allah untuk menziarahi kita pada malam tersebut. Kita hiburkan malaikat Jibril dengan irama dengkur, dan kita hidangkan kepada tetamu teragung itu yang menemani para Nabi alaihimussalatu wassalam dengan hidangan tahi mata dan air liur basi. Sekian. Faham tak? Faham kan? Jadi kena mujahadah sikit 10 akhir Ramadan. Tetamu hebat dia datang nak tengok kita beribadah kepada Allah dan bawa laporan kepada Allah. Amat malam kalau malam itulah kita tidur, Allah. Bahkan amat malam kalau malam Lailatul Qadar merepek kat jalan. Tadi nak main ada buat dia bagi apa yang kaki betul. Apa really ke apa? Allah, Masya Allah, tuan-tuan, anak muda kosong jiwa mereka walaupun di 10 akhir Ramadan. Allah, sedih sangat. Sedih sangat. Kok Lailatul Qadar malaikat Jibril tengok teruk pada ni. Allah, kita tidak akan dilihat, diziarahi oleh malaikat Jibril, maka usahakanlah yang terbaik. Masya Allah. Paling kurang kalau nak cerita tentang martabat orang yang bertemu Lailatul Qadar ni macam-macam, tuan-tuan. Kalau Imam Ghazali dia kata, Abu Hurairah menceritakan, mesti masuk dalam kitab ni, pada malam Lailatul Qadar mereka disingkap dengan tabir. Kalau orang yang hampir dengan Allah, malam Lailatul Qadar Allah buka pintu hijab. Masya Allah. Ada yang boleh melihat para malaikat. Allah, nampak malaikat. Dalam keadaan ada yang rokit, ada yang sajid, ada yang zakir, ada musabbih, ada muhallil. Nampak ni orang soleh ni. Nampak malaikat yang sujud, nampak malaikat yang rukuk, nampak malaikat yang bertahlil, nampak malaikat yang bertasbih. Allah, tu Lailatul Qadar. Yang dibuka hijab. Ada yang boleh melihat syurga. Allah, nampak syurga dengan keindahannya, dengan kusurnya, istana dalam syurga, mahligai dalam syurga. Nampak bidadari syurga. Allah, nampak tanaman dalam syurga, nampak buah-buahan dalam syurga, wa anhariha, dan nampak sungai-sungai di dalam syurga. Ini maqam yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang hampir suci, bersih hati mereka, untuk Allah pilih mendapat keistimewaan melihat. Allah tunjuk perkara baik kepada mereka, Allah, yang kita tak nampak tapi mereka nampak. Dan ada mereka yang dipilih oleh Allah untuk melihat neraka dengan martabat neraka dan level-level orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Masya Allah. Allahu Rabbi. Kita macam mana kita? Allah, ada seorang syekh, saya pasti saya cerita, almarhum Syekh Muhammad Zikri Ibrahim menceritakan bahawa gurunya sujud semayang malam Lailatul Qadar, ditakdirkan bertemu Lailatul Qadar, sujud. Ketika itu beliau mendengar sejadah ataupun kapet bertasbih kepada Allah. Allah, subhanallah, ma fis samawati wal ardh. Tasbihlah setiap ada di langit dan di bumi, tapi kita tak dengar. Pendengaran kita terbatas. Tapi Allah buka hijab pada malam tersebut, kasyaf, dapat mendengar kapet bertasbih. Masya Allah. Kita dah berapa tahun dah? 10 akhir Ramadan, tuan-tuan.
Allah, berapa tahun dah kita sebelum akhir Ramadan? Pernah tak? Pernah tak? Allah, kalau tak pernah tak apa, bermakna hati kita tidak cukup bersih. Penyucian hati kita tidak cukup bersih untuk Allah berikan keistimewaan itu. Masya Allah. Nak buat macam mana? Tapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang. Allah bagi juga kepada kita yang level awam ni, Allah yang tak terpilih untuk melihat keajaiban malam Lailatul Qadar. Sebab itu kata Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku dipertemukan dengan Lailatul Qadar, apa yang pula aku lakukan wahai Rasulullah, wahai suamiku tercinta? Maka jawab Rasulullah, berdoalah dengan doanya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ataupun fa'fu anni. Masya Allah. Yang itu kita boleh. Allah bagi peluang lagi kepada kita semua. Kalau takdirkan bertemu Lailatul Qadar, maka banyakkan doa ini kita terima. Bukan setakat dalam sembahyang, di luar sembahyang pun sambil bawa kereta, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, sambil masak muslimat, masak sahur, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah buka pintu keampunan untuk kita minta. Allah, Masya Allah, Allah sayang, Rahman dan Rahim. Kita tak mampu nak ibadah macam salafun salih yang hebat-hebat. Allah bagi yang mudah. Doa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan 10 akhir ini untuk minta ampun kepada Allah. Nilai keampunan Allah itu lebih hebat daripada dunia dan segala isi dunia. Nilai keampunan Allah itu lebih hebat dari pangkat dan kedudukan. Nilai keampunan Allah itu lebih hebat daripada rupa dan paras yang cantik, yang segak, yang handsome, yang jelita. Nilai keampunan Allah itu lebih hebat daripada kekayaan dan harta benda. Nilai keampunan Allah itu lebih hebat daripada anak cucu yang kita miliki. Masya Allah. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam detik Allah bukakan pintu keampunan. Detik Allah bukakan pintu keampunan dan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akhiri dengan sedikit zikir dan kita berdoa. Astaghfirullahalazim, 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 Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, Ya Rabbana lakal hamd, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala Sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana
وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله، وتمم تقصيرنا يا الله. اللهم ارحمنا بفضل شهر رمضان، اللهم أكرمنا بفضل شهر رمضان، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا بفضل شهر رمضان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين بفضل شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين بفضل شهر رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين، وعن والدينا وعن والدينا وعن والدينا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأصحابنا يا الله، وأئمتنا وعلمائنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sedikit memalukan antara sahabat kita yang anak-anak belajar di Mesir dalam Ma'had Qira'ah Tahfiz, Ma'had Qira'ah Syukra di Mesir, yang bila berlaku kawat di Mesir, arahan daripada semula ke Malaysia sambung pengajian, tetapi waris dan adik Muhammad Fakhr Razi Al-Hafiz bin Abdul Rahman ini sayang, dah 2 tahun dah di Mesir, nak habiskan 2 tahun lagi untuk bergelar Hafiz di bumi dan beliau tersebut. Maka yang tak balik ke Malaysia sambung, pembiayaan mereka dihentikan, Masya Allah. Jadi ayahanda beliau Ustaz Abdul Rahman memohon sumbangan tuan untuk support sedikit, mudah-mudahan dapat ditampung. Ustaz Abdul Rahman pun freelance, kerja tak menentu, pernah dekat dan sebagainya, dan minta semangat tuan-tuan bantu sedikit untuk tamatkan 2 tahun lagi di Mesir.
untuk menamakan kursus ijazah sekedar modal Al-Quran wal Qira'at mesti ijazah bersih. Jadi Ustaz Abdul Rahman ada di belakang sana. Nah, kalau tante nak menyumbang bolehlah berikan sumbangan kepada beliau, insyaAllah. Mudah-mudahan sumbangan kita rahmati dan diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat menjadi mahar untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Selamat berpuasa, selamat menempuh 10 akhir Ramadan dan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Sekian, assalamualaikum.